Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng, biar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan info terkini. Assalamualaikum, ini dia yang saya percaya ramai orang kata tak nak tengok. Tapi berjuta orang kata tak nak komen. Tapi beratus ribu komen dekat dalam video dia. Saya bawakan Datuk Seri Vida kita yang tak pernah orang tak sebut. Ya, kalau setahun ada 362 hari, 365 hari orang sebut mengenai Datuk Seri Vida. Datuk Seri Vida sebenarnya sebelum itulah saya kenal beberapa tahun yang dulu masa Datuk Seri Vida baru-baru dengan Gegar Vaganza masa tu. Banglo lah, tapi tak sebesar istana sekarang ini. Adakah program itu yang menukar Datuk Seri Vida menjadi Datuk Vida sekarang? Oh tak, kerana Datuk Seri Vida dulu menjadi sesuatu dulu barulah Astro panggil. Kalau tidak, kalau Datuk Vida ni bukan siapa-siapa, Astro tak panggil tu. Dan Datuk seperti Seri... hari ini. Dan Datuk Seri Vida masa yang dulu tu, sebenarnya lah saya buat pengakuan lah. Sebenarnya Datuk Seri Vida bukanlah orang yang nak keluarkan mahkota dan sebagainya. Saya yang minta Datuk Seri Vida keluarkanlah mahkota, cincin, permata, kereta, segala ada untuk saya paparkan kepada tontonan umum. Dan sekarang ini dah tak boleh tahan dah. Semua Datuk Seri Vida dah nak tunjukkan. Adakah saya antara orang yang bersalah, Datuk? Kena pada waktunya itu saya shine bright like a diamond. Diamond besar ni sekarang ni lagi ada up and down, dan di situ bermula perubahan kepada anjakan siapa Datuk Seri Vida itu apabila Pak Nin pergi rumah saya, banglo tu yang jadi viral lah. Yang masih kosong besar macam pada bola. Jadi di situ dah orang mula mengenali, dan bukan sekadar di Malaysia tapi Indonesia, ada TV Indonesia pun datang cover, dan dia spread ke Thailand, Brunei. Dan Datuk sendiri rasa itu perubahan yang bagus bagi perniagaan dan juga diri Datuk Seri Vida? Kalau kita tengok dari sudut populariti, yes, tapi meniaga wise, bila popular tu dia tidak menjadi dan tidak menjanjikan sale return balik pada kita. Oh, dia tak tukar? Tak, sebab dia bertukar kepada percakapan yang macam banyak menjatuhkan kita balik, terutamanya apabila kita menunjukkan apa yang kita ada hasil daripada usaha kita supaya menjadi inspirasi. Tetapi ramai yang mengambil kira sebagai itu adalah riak, menunjuk dan mengata-ngata benda yang tidak baik. Dia ada way round, iaitu nanti tarik balik, Allah tarik balik ke apa. Jadi saya sebenarnya banyak low profile gitu. Tapi saya fikirkan benda yang Datuk Vida lakukan itu, ia menukar menjadi bentuk sale, jualan, dalam bentuk jualan. Oh tidak sekali-kali. Malahan dia bertukar menjadi satu dimensi membunuh perniagaan. Yang begitu, yang tidak membantu sale sangat. Orang kenal tapi orang hanya nak melihat dan nak tengok, nak membawakan. Saya of course lah saya nak sale saya, tapi dia tidak jadi gitu. Dia tidak. Memang saya kalau boleh saya banyak menyendiri, menjauh dari hidupmu. Kenapa nyanyi lagu Iqbal? Lagu saya tu? Salah pula aku. Okey, menjauh. Iqbal kata lagu tu mengenai dia. Tak apa, sekejap lagi kita kembali di situ ya. Okey, jadi saya nak royaknya, maksudnya saya mengurangkan aktiviti yang macam kat TV, saya banyak menyendiri, saya banyak muhasabah duduk dalam bilik 2-3 tahun kan. Orang kata, "Hey, kau dah niaga sendu. Kau dah memang niaga yang tak laku. Kau dah memang kerepot, kau dah tua, kau duduk kat rumah je lah." So, dia datang balik macam tu. Apa saya nak buat? Dan bila dekat situ, saya melawan lah, saya agresif. Mana aku berniaga, niaga aku okey je pun. Kalau orang niaga dia ada mentor dia. Saya ni sekadar saya Dan bukan saya tak nak berguru, tetapi apa yang vision saya tu
nak execute tu memang payah sikit. Dan bila you all tengok apa yang saya dah buat ini, baru you faham, oh Datuk Seri Vida punya think tank dia macam gini, vision dia begini. Tapi as long as kita masih kental, masih kukuh, dan alhamdulillah lah diuji berbagai-bagai pun, akhirnya apabila kita ikhlas dan reda, dia macam dia groove balik kita punya nama, dia punya bisnes. Walaupun kita sentiasa macam diuji lah, dikecam, yang orang tak tahu je pakar pun tengok tajuk, tengok kepala 2 titik benda pun dia habis merosakkan keseluruhan kebaikan yang kita buat, walau sebesar gunung dengan sedikit ini saja. Sedih. Datuk Seri Vida sendiri adalah universiti Datuk Seri Vida, yang saya rasa Datuk Seri Vida dah sepatutnya lahirkan protege anak didik Universiti Datuk Seri Vida tu. Tapi sekarang ni macam mengeluh. Dia tidak mengeluh sebenarnya. Dia, bila saya berdepan dengan netizen yang berbagai-bagai kecaman yang saya lalui, tapi itu menjadikan saya lebih matang. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi menjadikan saya kuat. Dan sebenarnya saya nak tunjuk ini direction saya. Sebagai contoh, saya ilhamkan, saya idea asal lagu Ku Ikhlaskan. Saya tak boleh menyanyi sebenarnya. Saya ni bukan orang yang boleh menyanyi. Saya kena kuatkan diri, saya kena jadi menyanyi, walaupun you all kata tak sedap ke apa, tapi just nice lah saya rasa suara saya tu, dan saya deliver lagu. Kemudian saya buat pula music video. Kehendak saya begini. Saya berjumpa dengan orang yang boleh execute apa saya punya direction, dan jadi music video. Macam awak tengok sekarang. Kita nak berhenti seketika sebab apa? Saya dah nampak dah perniagaan Datuk Seri Vida sebenarnya dah berubah. Perniagaannya bukan pemoga, bukan kupu putih. Tidak lagi ya. Perniagaannya adalah nyanyiannya. Tak, saya sebenarnya gini. Selepas ini. Selepas ini. Beres? Kita break sekejap. Okey, perniagaan Datuk Seri Vida dah berubah. Datuk Seri Vida nak meniagakan bakat nyanyian dan juga keterampilan glamour. Benar. Sebab saya sekarang ni itu sebenarnya direction saya, tapi saya kena bawa satu anjakan baru sebab saya tahu orang tak nak tengok benda yang sama. Orang kena sentiasa ada pembaharuan yang dia bawa. This is the benchmark sebagai satu fundamental untuk saya bawakan satu benda baru. You just wait and see. After you say sendu lah, after you cakap saya berniaga tak laku lah, apa-apa, tunggu sebab saya dah start balik jadi sponsor satu hal, and then saya dah buat satu benchmark baru. Dan bukan nak jadi penyanyi, tapi terjadinya penyanyi, terjadinya penulis lirik, dan terjadinya sedikit orang kata title composer yang orang tak akan percaya betul ke, tapi it is berlaku apa yang you dengar Ku Ikhlaskan itu. Ku perlu kekasihmu, tak mampu aku hidup tanpa dirimu. Datuk Seri Vida mahu diingati sekarang ni, diingati sebagai usahawan atau selebriti? Oh, mestilah usahawan. Usahawan pamoga, Kupu Putih yang menjadi satu fenomena ketika dulu. 2000... Itu perkataannya satu ketika dahulu, Datuk Seri. Sekarang bermula balik sebab kita dah lalui zaman sendu, zaman pandemik, now endemic, now start balik speed gear, dan kita akan meroket lepas ni. Ini pun satu hikmah bersama Pak Nen yang memahami. Itu sebenarnya saya, Pak Nen. Ingat saya nak glamour sangat kok. Ingat saya suka sangat kok. Benda-benda orang kata kontroversi murahan. Saya pun tak sel lagu tu. Saya sebenarnya saya suka duduk diam-diam. Saya suka rumah. Saya tak percaya Datuk Seri Vida suka duduk diam-diam. Datuk Seri Vida nampak je handphone, terus nak rasa nak live. Tapi sebab tak bersiap, sebab saya tahu Datuk Seri Vida kalau nak berhadapan dengan handphonenya, kamera pun mesti bersiap. Mesti. Kalau Datuk Seri Vida bersiap dari pagi lah katanya pun,
mana Datuk Seri Vida boleh duduk diam-diam. Tangan tu mesti nak buat live juga. Benar, nak buat live ni dia makan tenaga. Tapi kita kena buat live. Sebab itulah saya kata sekarang zaman 2022 dia punya pendekatan marketing saya tu agak berbeza. Walaupun mana produk Keputih Pamoga dia macam terpinggir jauh, meninggalkan saya membawakan kontroversi, membawakan industri kepada saya ni macam dah penyanyi. Tapi saya nak sebenarnya attention saya adalah is for marketing. Billboard bergerak yang mana saya nak orang mengenali saya sebagai token produk. Tapi apa lagi saya nak buat? Kalau saya nak promote sudah dapat 10, nak dapat 200 review pun sakit. Kalau saya tag dia kontroversi sikit lah, caption ke gambar semua, berderu orang datang nak tengok apa Datuk Seri Vida nak cakap hari ni. Nak marah siapa, nak bersedih apa. Jadi dia macam tarikkan macam tu, and dia filter balik dengan offer-offer yang saya berikan dalam live saya di Instagram Datuk Seri Vida dan di Facebook. Sayang di SW, sayang di SW. Itu yang saya duk fikir ni Datuk Seri Vida. Datuk Seri Vida kata kalau saya tak ada nanti pun kan. Saya takut Datuk Seri Vida tidak dikenang sebagai usahawan berjaya besar mega, tetapi dikenang sebagai MBBNU. Mak budak-budak baru nak up. No. Itulah orang panggil mak budak-budak baru nak up. Saya takut Datuk Seri Vida dikenang sebegitu. Nawai tu Datuk untuk buat video tu sebenarnya untuk balas dendam ke apa? Tak sekali-kali lah. Balas dendam ke apa kat kita. Lagu ni je. Cuma saya nak buat satu karya yang akan diingat. Datuk Seri Vida punya lagu dulu, I Am Me, itu fun gila. Tapi tiba-tiba macam balas dendam, tak. Video berbalas namanya. Pada saya tak suka benda yang sama dibawa berkali-kali. Kalau saya keluar, I'm fun, macam konsep genre yang fun, yang happy-happy macam tu, dia tak jadi spark. Saya tukar macam contoh balada yang menjadi challenge pada saya, yang memang lagu ni jahat. Susah nak bawa, nak merdu, nak lunak, nak sedap. Kalau saya rakam I Am Me itu lebih kurang 5 jam, yang ni saya rakam 10 malam. Buang masa kat situ, tapi hasilnya okey. Jujur Datuk Seri, video lagu Kuikhlaskan itu, adakah lagu itu suara hati Datuk Seri yang pergi pangkah gambar dia? Kenapa dia nampak pula tu? Oh ya, saya sebenarnya tak perasan tu benda tu Prok punya kerja. Bukan arahan Datuk Seri. No lah. Gambar dia tengah melutut tu kan? Saya tak tahu sungguh lah. Sebab masa tu pukul 3 pagi. Saya tengok, sebab saya dia daripada satu bilik ke satu bilik yang rekod tu, bilik ni untuk scene lain. Lepas tu macam ni, apa ni? Saya pun dah dekat tandas, dah tengah berabuk-rabuk, nampak cantik berabuk, saya batuk koh sebenarnya kat situ. Sebabnya dia punya bilik yang jarang digunakan. Maka saya pun apa dia ni, saya tak nampak sangat lah. Jadi nak buang pun budak perut dah sediakan. Letak dia lah, dia kata tak nampak. Okey, let's go. Tak kesudahan nampak gayanya Datuk Seri. Lepas ini ada video klip baru pula yang di sebelah sana. Akan bersudahlah. And I can go to that level. Sebab saya kan, Pak ni satu benda yang orang sedar atau tidak, saya seronok saya tengok penyanyi-penyanyi kau pelakon kau, dia orang tak perlu keluar duit pun untuk masuk TV. Saya sendiri kena keluar duit. Jerit suami. Sebab diorang ada bakat. Saya tak ada bakat. Kenapa saya masuk TV kena bayar? Kenapa artis-artis tu masuk TV free, lepas tu nego berjuta-juta boleh pergi dengan marketingnya kosong, menayangkan mukanya, menayangkan suaranya saja. Saya ni masuk TV kalau mesti nak bayar. Saya tak nak ada. So saya cut, level tukar, tuning tukar supaya aku boleh masuk TV free. Bagi kita berhenti seketika. Sekejap lagi kita nak selami siapakah sebenarnya Datuk Seri Vida dari segi hati, perasaan cinta dan juga visi dan keluarga. Datuk Seri, patutkah sepatutnya apa yang Datuk Seri lalui ini berlaku pada anak-anak Datuk Seri usia yang sebegitu? Glamour, hiburan. Tetapi Datuk Seri, kenapa bukan KB atau kacak? Okey, sebenarnya inilah masalah yang saya hadapi. Kerana kacak tak nak glamour, Cik Abi pun tak nak glamour.
Tak nak jadi penyanyi, tak nak jadi apa-apa glamour. Tapi saya push dia orang ke depan. Kacak pun tak ada mak tak gambar. Sebab tu mana ada gambar Kacak tak nak dia tak nak glamour-glamour. Kacak nak duduk macam ni. Saya nak, I want to be a normal person. Aduh, Cak tak boleh Cak. Kacak kena popular supaya orang mudah nak dapatkan produk kita. I'm not ready yet, Mam. Tak ready lagi. Cik B pula. Cik B, saya cakap, Cik B janguk, Cik B janguk. Maknanya melarang Cik B. Cik B nak enjoy my childhood. This is not about childhood lagi, Cik B. You dah besar tau. Cik B kena macam ni. Dan dia macam masih selesa, tapi dia ada cita-cita dan saya nak laksanakan apa yang saya nak laksanakan itu segera dan nak tengok result. Sebab saya memang seorang yang result oriented gitu. Ya, dan resultnya apabila anak-anak membaca cerita-cerita kurang senang di dada portal dan juga komen-komen netizen tu macam mana? Okey. Sebenarnya kuatnya mereka. Mereka memahami dan mereka tahu saya bukan gitu. Saya sedih sebenarnya. Saya pun tidak nak direction begitu, tapi terjadinya begitu dan I have to repair apa yang berlaku sebelum-sebelum ini yang menjadikan saya Datuk Seri Vida yang disanjung, tetapi di apa orang kata macam-macam saya tu terbias kena pada Cik B Kacak. Jadi dia orang takut kepada dunia glamour ni, dia tak nak step in dalam industri ataupun dalam penajaan ke dalam apa. Jadi siapa nak sambung bisnes mama? Kami tak bersedia. Habis tu, mama takkanlah mama nak macam ni sampai mama dah tua. Walaupun mama pun macamlah tu sikit. Tapi gimmick-gimmick yang Datuk Seri Vida lakukan ya, saya tak tahu lah gimmick atau tidak. Konten perkahwinan, konten percintaan, konten PA baru, konten yang itu kan idea Datuk Seri Vida dan makan diri tak? Sebenarnya konten-konten itu dia bukan diciptakan sangat at the beginning. Dia datang daripada keikhlasan. Tetapi apabila keikhlasan telah dihancurkan, apabila keikhlasan telah dikhianati, apabila keikhlasan telah dipijak-pijak, awak sendiri, netizen sendiri boleh saksikan bertahan sampai di mana, perginya sampai mana. Kalau dah begini jadinya, Datuk tukarkan ia menjadi konten. Terpaksalah setengah tu untuk nak balancekan balik. Walaupun saya rasa nampaknya macam you all tak memahami apa saya nak cakapkan, tapi akhirnya you akan faham. Macam contohnya apa you tengok sebelum ni kan, you kutuk-kutuk saya, lepas tu you pun oh macam ni ceritanya. Saya ni pula nak royak kok gini-gini nak buat, itu adalah strategi saya, nanti pecah lubang pula. Nampak tak? Datuk Seri dah fikir ya, episod-episod mendatang dah ada dah dalam bayangan kepala Datuk Seri. Datuk Seri tahu ramai artis yang nak jadi founder. Kenapa founder pula yang nak jadi artis? Gini, sebab dia orang dapat masuk TV tak payah bayar. Saya ni kena bayar sponsor. Kalau sponsor baru kau boleh masuk TV, muncul muka kau dekat TV. Bukankah itu lebih tinggi kedudukannya? Tinggi kedudukan PT habis. Nak ke? Saya nak simpan duit. Okey, sekarang ini anda tahu kan anjakan Datuk Seri Vida daripada Datuk Seri Vida dahulu berbanding dengan yang ada sekarang, banyak dah letakkan untuk perniagaan dalam bentuk wang sampai beratus juta. Ya, dan sekarang ini adalah taklukkan baru, cara baru. Okey, dan anda yang mempunyai ilmu perniagaan, mungkin anda dapat lihat taklukkan itu, dah dapat lihat mesej yang ataupun idaman yang terselindung di sebalik taklukkan baru itu. Tapi mereka yang the taklukkan baru lock dan pada mereka yang tak nampak itulah yang mengatakan bahawa Datuk Seri Vida adalah Datuk Seri Vida yang dah lupa tentang harga diri, dah lupa tentang agama, sehingga kan dikatakan
menunggang agama pula. Datuk jauh pandangan tu. Jauh Datuk termenung tu. Ya. Kita nantikan dan kita doakan sahajalah yang elok-elok, insya-Allah. Ramadan pun sekarang ini semoga kita tahu Datuk kalau bulan Ramadan dia banyak mendekatkan diri dengan kerja-kerja agama. Semoga Ramadan ini dapat memberi jalan baru dan jalan kedua, ketiga, keempat yang dibuka untuk Datuk Seri Vida. Saya doakan, insya-Allah kita jumpa lagi dalam hak Tuhan. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih sudah menonton hingga ke akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika video ini bermanfaat. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.